Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kali ini dalam kelas rakaman matematik. Kelas rakaman ini dibuat khusus kepada anak-anak yang masih belum faham ataupun anak-anak yang tidak dapat join kelas online. Jadi boleh tengok video yang Mukadimah dah rakam ni. Okey, untuk pengetahuan anak-anak, hari ini kita nak masuk tajuk penyelesaian masalah. Sebelum ni kita dah belajar mengenal nombor, kita dah belajar menulis nombor, kita dah belajar membilang nombor sifar hingga 100. Kemudian kita ada belajar tentang bundar, kita belajar tentang nombor digit, nilai tempat, nilai digit kan. Jadi hari ni berdasarkan semua pelajaran yang kita belajar sebelum ni, kita akan buat dia dalam satu bentuk masalah untuk kita selesaikan. Maknanya bila masalah ini berlaku, kita akan ingat balik pelajaran-pelajaran yang kita dah pelajari pada minggu sebelum ini. Okey, kita mulakan. Anak-anak boleh buka buku teks muka surat 49. Buku teks muka surat 49. Okey, dalam buku teks tu dia terus kepada persoalan, dia terus kepada penyelesaian masalah. Dia ada beri 4 penyelesaian masalah yang dia minta kita sama-sama selesaikan macam mana kita nak dapatkan jawapan dia. Okey, kita tengok penyelesaian masalah yang pertama. Asma ingin bina nombor 2 digit guna kad nombor. Berapa nombor yang dapat dibina? Okey, dia menggunakan kad nombor, ada 3 kad nombor. Satu nombor 5, yang kedua nombor 7, yang ketiga nombor 2. Jadi macam mana dia nak membina nombor 2 digit? Anak-anak tahu tak nombor 2 digit macam mana? Maknanya nombor tu dia ada 2 nombor. Dia panggil 2 digit. Okey. Kalau dia 2 digit, dia mesti ada puluh dan dia mesti ada sah. Kan? Kalau dia 2 digit, dia mesti ada puluh dan dia mesti ada sah. Baiklah. Cara kita nak buat, kita buat satu jadual. Ni nampak. Dia buat jadual macam mana dia nak membina nombor dengan 3 keping kad tadi. Okey, bila dia dah bina jadual, dia telah buat macam ni. 7. Dia ambil 7 dulu, dia ambil 5 dan dia ambil 2. Maknanya, bila 7 tadi, dia boleh jadi 75. Dan 7 juga boleh jadi 72. Kemudian dia ambil 5. Berapakah 5 boleh jadi? Kalau kita tengok sini kan, 5. 5 boleh jadi 57. 5 pun boleh jadi 52. Nampak? Jadi 57 dan 52. Kemudian dia ambil 2 pula. Kalau kita tengok sini 2 kan. 2 ni dia akan jadi 27. Dan 2 juga akan jadi 25. Ni adalah cara kita nak bina nombor 2 digit dengan 3 keping kad nombor. Bila ada 3 keping kad nombor, kita boleh membina nombor 2 digit sebanyak 6 buah nombor. Kan? Kita dapat bina 6 nombor semuanya. Baiklah. Bila kita dah bina, barulah kita boleh buat satu andaian. Macam mana Arnab kura-kura kat bawah tu tanya, apakah nombor yang paling besar dekat situ? Bila kita dah susun, kita bolehlah cari apakah nombor yang paling besar. Mukadimah yang paling besar 75. Dan apakah nombor yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 25. Ni namanya kaedah penyelesaian masalah. Okey, Mukadimah nak bagi satu contoh. Ni contoh yang Mukadimah buat. Mukadimah bagi nombor 3 keping kad yang mempunyai nombor 481. 481. Macam tadi dia guna kaedah apa tadi? Dia menggunakan kaedah dia letak 4 dulu. Dia letak 4. Ni ambil 4. 4 dia boleh jadi 48 dan 41. Kemudian dia ambil 8. 8 boleh jadi 84 dan 81. Kemudian dia ambil 1. 1 boleh jadi 18. 1 juga boleh jadi 14. Okey, kita tengok apakah nombor yang Mukadimah bina dekat situ. 4. Mukadimah ambil 4 jadi 48. Kemudian 8 jadi 81. Dan 1
dia ambil 14. Mak Limah susun ke bawah. Kalau tadi dia susun ke tepi, Mak Limah susun ke bawah kan. Okey, 4 ni Mak Limah mulakan 48. 8 Mak Limah ambil 81. 1 Mak Limah ambil 14. Okey, kita tengok lagi kat bawah ni. 4 juga boleh jadi 41. 48, 41. Kalau 8 boleh jadi berapa? 8 boleh jadi 84. Dan 1 boleh dapat berapa? 1 boleh dapat 18. Nampak tak? Jadi dekat sini, bila kita dah susun nombor tersebut, kita akan nampak nombor yang paling banyak sekali adalah 84. Manakala nombor yang paling sedikit sekali adalah 14. Inilah namanya permainan nombor. Kita boleh menyusun nombor tu mengikut yang kehendak kita dengan kita berfikir. Apakah nombor yang kita boleh bina? Okey, habis soalan pertama. Kita nak pergi kepada penyelesaian masalah yang kedua. Ali ada 45 biji guli. Guli Ali lebih 5 daripada guli Kumar. Berapakah guli Kumar? Dia kata Ali ada 45 biji guli. Tapi dia tak cakap berapa biji guli Kumar. Cuma dia cakap guli Ali dia lebih 5 daripada guli Kumar. Jadi berapakah guli Kumar? Untuk kita nak selesaikan masalah ini, kita kena buat dulu satu kotak supaya kita nampak. Macam ni kita tulis guli Ali. Guli Ali dia lebih 5 daripada guli Kumar. Ni guli Kumar. Kalau dia lebih 5, maknanya guli Kumar tadi akan jadi kurang. Kurang berapa? Kurang 5. Jadi guli Ali tadi 45 kan? Jadi macam mana kita nak dapat jumlah kurang 5 ni? Anak-anak, kalau nak mudah, kita boleh bina garis nombor, kotak nombor. Macam ni. Tadi dia ada 45 kan? 45 dia bina kotak nombor daripada 40, 41, 42, 43, 44, 45. Bila dia dapat 45, bila Kumar tadi kata dia kurang kan? Kita tengok balik. Kumar tadi dia kurang. Bila kurang, Mak Limah dah cakap dengan anak-anak, dia akan anak panah tu dia akan undur ke belakang. Okey, kalau dia lebih, anak panah tu akan bergerak ke depan. Jadi 45 tadi Kumar tadi dia kurang 5. So kita gerak ke belakang sebanyak 5. 1 2 3 4 5. Jadi kita dapat jumlah, berapakah jumlah guli Kumar? Jawapannya adalah 40. Baiklah. Mu'allimah bagi contoh juga. Walaupun dalam buku ada contoh, Mak Limah bagi satu contoh. Okey, contoh Mak Limah, Siti ada 30 buah buku cerita. Buku cerita Siti lebih 6 daripada buku cerita Huda. Jadi soalannya, berapakah buku cerita Huda? Macam mana kita nak buat? Kita pun bina satu kotak, dua kotak dan kita nak tandakan. Pertama tadi kita nak cari apa? Buku cerita Siti. Berapakah buku cerita Siti? Buku cerita Siti dia lebih 6. Lebih 6. Tadi Mak Limah tak masukkan nombor kat sini. Sekejap ya. Mak Limah letakkan nombor supaya dia nampak. Besar sangat pen ni. Kita pakai pen lah. Okey, 6 tadi berapa tadi kat sini? Buku cerita Siti dia lebih 6 daripada 30. Lebih 6. Lebih 6. Buku cerita Siti 30. Buku cerita Siti ni lebih 6 daripada Huda. Jadi bila dia lebih 6, maknanya Huda tadi akan jadi kurang. Kurang berapa? Kurang 6. Jadi macam mana kita nak dapat kurang 6 tu? Berapa? Macam mana kita nak dapat kurang 6 tu, Mak Limah? Okey. Mula-mula kita buat garis nombor macam tadi. Kita mula dengan 30 sebab dia ada 30 kan? Sebab dia bukan lebih. Buku cerita ni kurang. Dia tak boleh lebih. Dia bukan lebih. Cerita bila kurang dia kena kira dari belakang. Okey, kita tengok sebelum 30 berapa? 29. Sebelum 29, 28. Sebelum 28, 27. Sebelum 27, 26. Sebelum 26, 25. Sebelum 25, 24. Dan anak-anak pun boleh susun dah sampai 20 pun boleh. Jadi, bila dia kurang, kita kena buat apa? Kita kena
undur ke belakang sebanyak berapa? Sebanyak 6. Kita pun undur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, jawapan buku cerita Huda adalah sebanyak 24. Buku cerita Siti 30, buku cerita Huda 24. Inilah cara kita nak selesaikan soalan yang kedua. Okey, kita tengok soalan yang ketiga. Ramesh dan Maya berbual. Ramesh berbual-bual sambil dia menimbang berat badan dia. Ramesh, jisen saya 30 kilogram. Maya, jisen saya pula jika dibundarkan dia menjadi 30 kilogram juga. Jisen Ramesh tadi 30 gram. Tapi jisen Ramesh, jisen Maya 30 gram. Jisen Ramesh dia kena bundar dapat 30. Tapi kita tak tahu berapa jumlahnya. Sebab dia cakap bundar. Dia dah bundarkan jisen tu. Jadi, kita masuk kepada uji macam mana kita nak mengingatkan balik bundar. Okey. 31. Bila kita nak bundarkan dia jadi 30. Macam mana dia jadi 30 ni? 32 dia bundar jadi 30. 33 dia bundar jadi 30. 34 dia bundar jadi 30. 35 dia bundar jadi 40. Macam mana ni Mak Nimah? Dah tak ingat dah tajuk bundar. Okey. Bila dia 31, 32, 33, 34 dia akan jadi 30. Jadi maknanya tadi Mak Nimah undur balik. Jangan Mak Nimah tegang Jisen Ramesh mungkin 31, mungkin 32, mungkin 33 atau mungkin 34 dan tak mungkin 35 sebab 35 bila bundar 40. Jadi dia cakap bundar jisen dia adalah 30. Okey. Jisen Ramesh yang mungkin adalah dia dekat situ. Macam mana dapat dia? Okey, Mak Nimah tunjuk kat sini. Ini jisen Ramesh. Macam mana kita nak dapat 31 dengan 32? Macam mana kita nak dapat 30? Okey, pertama kita buatkan nombor dulu. Garis nombor. Mak Nimah suka terang garis nombor Kemudian kita kena pasti. Ni yang Mak Nimah terang dengan anak-anak. Kalau dia berada di sebelah sini, dia adalah keluarga kaya. Kalau dia ada di sebelah sini, dia adalah keluarga miskin. Okey. Macam mana kita nak tahu Ramesh tadi dapat 30 bila dia bundar? Okey, kita tengok 31, 32, 33, 34 yang menerima warna merah ini adalah keluarga yang berada di kawasan miskin. Manakala 35, 36, 37, 38, 39 adalah keluarga yang berada di kawasan kaya. Jadi, kalau Ramesh dia kata dia bundar 30, maka boleh jadi berat dia 31, boleh jadi berat dia 32, boleh jadi juga berat dia 33 dan boleh jadi juga berat dia 34. Dan dia kata tadi bukan 40 kan? Kalau dia 35, dia tak boleh bundar dapat 30 sebab dia keluarga kaya. 35, 36, 37 bila dibundar akan mendapat 40. Inilah namanya cara-cara kita nak tengok macam mana kita nak bundar bagi perkataan tersebut. Okey. 31, 30. 32 pun dibundar 30. 33 pun dibundar 30. 34 pun dibundar 30. Sampai yang warna merah je. 1, 2, 3, 4 ni semua adalah keluarga miskin. Okey, macam mana kita nak tengok yang sebelah pula Mak Nimah ambil yang sebelah. Mak Nimah laju sikit. Okey, yang sebelah tadi kita tengok 35. Ni 35 ni yang biru ni. Bila 35 dia adalah keluarga kaya. Siapa keluarga kaya dia? 40. Itulah bundar dia. Kalau 36 pun sama juga. 36 keluarga dia 40 bila dibundar. 37 kalau dibundar pun tetap 38 dan 39 kalau dibundar pun tetap 40. Takkan jadi 30. Macam mana jadi 30 kalau dia berada dekat nombor merah ni? Okey, ini sebenarnya paling senang kalau kita buat garis nombor. Tapi kalau tak ada garis nombor, anak-anak kena pandai congak. Ni susah sikit buat bundar ni Okey, kita pergi kepada soalan yang keempat. Meling hendak buat gelang. Dia guna magnet di bawah. Apakah pola gelang Meling? Dia dah susun-susun. Dia bagi cantik dan sama.
Dia kalau manik ni tak sama, tak cantik lah kan. Kalau manik yang sini 4, yang kuning pun 2. 4, 2, 4, 2. Jadi apakah pola bagi gelang melin? Pola bagi gelang melin adalah 4, 2, 4, 2, 4, 2. Barulah nampak cantik. Takkanlah nak buat 4, 3. Tak cantik nanti. Jadi 4, 1. Jadi tak cantik Okey. Soalan seterusnya. Saya ada satu nombor. Nilai digit 10 berada di antara 70 dan 90. Nilai digit sah lebih 4 daripada 9. Dia ada dua soalan dekat situ ya anak-anak. Nilai digit 10 berada di antara 70 dan 90. Di antara ni. Kita nak sebut kejap lagi cari nombor dia antara ni je. Dia tak ada 60, dia tak ada 50, tak ada. Dan nilai digit dia pula yang sah, dia adalah lebih 4 daripada 5. Lebih 4 daripada 5. Maksudnya 5 tu lebih 4. Kita kena buat apa? Kita kena tambahlah dulu. 5 kita tambah dengan 4. Jadi berapa? Jawapannya 9. Okey, kita dah dapat dah. Sah dia mesti 9. Tapi nombor dia tadi antara 70 dengan 90. Berapakah nombor yang kita boleh dapat? Sah dah dapat dah 9. Jadi kita akan dapat dua sahaja nombor yang mengikut yang dia nak ni, iaitu antara 70 dengan 90. Iaitu yang pertama, dia akan dapat 79. Sebab kita ada 70 dan nombor sah dia 9. Jadi 79. Dan satu lagi nombor yang kita akan dapat ialah 89. Kenapa 89? Sebab 89 duduk sebelum 90. Tetapi selepas daripada 90 dah tak boleh kira sebab dia dah lebih. 99 salah. 69 salah sebab dia kurang. Jadi di antara 70 dengan 90. Inilah kita panggil penyelesaian masalah. Dia bagi kita satu satu masalah yang macam yang agak rumit, yang kita kena berfikir. Jadi kita kena selesaikan masalah tersebut. Kalau masalah tak rumit, senang je. 1 tambah 1, 2. Kan? 2 ekor ayam tambah 3 ekor itik berapa? Masalah tu bukan masalah yang rumit. Tu benda tu biasa. Okey. Kita dah sampai kepada aktiviti yang terakhir. Okey, aktiviti yang terakhir ni kan. Yang ni Mukadimah nak anak-anak buat. Carilah kertas A4 yang cantik sikit. Anak-anak cuba buat. Kat dalam tu, apa yang anak-anak kena buat? Okey, anak-anak kena buat macam ni. Okey, kalau anak-anak boleh boleh buat kotak ni dalam kertas A4 ikut sama macam dia buat. Boleh guna warna, boleh buat creativity. Nanti Mukadimah nak kira markah lah yang ni. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, Mukadimah tunjukkan cara dia. Ni kotak ni kan. Contoh ni besar ni A4 ni. Besar Mukadimah punya video ni. Dah tampal dah kotak tu, dah buat dah kotak tu, tulis tu jadual tugasan. Pertama sekali, anak-anak kena tulis apa? Kena tulis nombor. Ni nombor Mukadimah. Anak-anak pilihlah nombor sendiri. Rasa-rasa saya nak nombor 53 lah. Saya nak nombor 64 lah. Tapi mesti 2 digit. Jangan buat 3 digit. 150. Tak belajar pun. Kan? Dan jangan buat 1 digit. Syarat dia mesti 2 digit. Okey, lepas tu dia suruh apa? Dia suruh tulis pula dalam ejaan. 78. Eja pula sebelah tu. Okey, dah siap 78. Jawab soalan dia. Ada berapa puluh? Puluh dia ada berapa kat situ? Puluh dia adalah 70. Apakah nilai digit bagi puluh? Nilai digit bagi puluh adalah 70 juga. Apakah nilai digit bagi sah? Ni kena jawab ikut nombor anak-anak Ni Mukadimah tunjuk contoh Mukadimah je. Okey, Mukadimah punya sah adalah 8. Ni sah Mukadimah Ni sah Mukadimah 8. Tulis nombor yang lebih besar daripada nombor 78. Kita pun buatlah 79. 90 boleh, 80 boleh, 81 boleh. Sebab yang dia kata yang penting lebih besar. Okey. Tak kisah. Jangan 77. 77 bawah. Dia kecil. Tulis nombor yang paling kecil daripada nombor itu. Tadi 78 dia nak yang besar 79. Kalau dia nak yang kecil, maknanya 77.
7 boleh, 76 boleh, 75 boleh, dan sebagainya. Senang kan? Okey, yang keenam, apakah nombor yang kurang 10 daripada nombor itu? Kurang 10. Kalau 78, kita buangkan 10, maka senang je. Kalau 78, dia akan jadi 68. 68 kalau buang 10 jadi 58. 58 kalau buang 10 jadi 48. Kita cuma ubah nombor depan dia je. Okey, last sekali bundarkan nombor itu kepada puluh terdekat. Tengok sini Mak Limah tunjuk. Okey, kalau Mak Limah ajar hari tu, kita tengok 8. 8 ni puluh terdekat kan? Kita nak buat kan? 8 ni kaya ke miskin? 8 ni kaya. Bila kaya, dia bagi berapa kat miskin? Dia bagi 1. Dia bagi 1 kat miskin. Jadi 8 ni jadi 0. 7 tambah 1 jadi 8. Jadi berapa bundar dia? Bundar dia jawapannya adalah 80. Ini nombor Mak Limah. Anak-anak kena buat nombor lain. Tak boleh ambil nombor 78. Nanti kan senanglah kerja dia. Banyak lagi nombor boleh ambil. 51 boleh ambil, 22 boleh ambil, 23. Ambil dia nombor tapi 1 je. Okey, kalau dah siap nanti, bolehlah anak-anak snapkan gambar dia. Boleh hantar dekat Google Classroom. Nanti Mak Limah akan bagi tempat kat mana nak hantar kerja ni. Okey, habis yang ni. Okey, yang ni sebenarnya dia adalah satu aktiviti dalam kelas. Yang ni adalah aktiviti dalam kelas. Alamak, sekejap ya. Memang kena stop sekejap. Okey anak-anak. Ini adalah aktiviti yang kita nak buat dalam kelas sepatutnya. Dia ada aktiviti yang kita boleh macam permainan. Dia macam mana aktiviti ni? Mak Limah cuma terang je lah. Yang ni kita tak payah buat lah. Mungkin kalau ada masa nanti bila kita dah masuk kelas, kita boleh buat aktiviti ni sebagai pengukuhan ya. Okay, macam mana aktiviti dia? Dia macam ni. Cikgu dia bagi kertas. Cikgu dia bagi kad. Kemudian dia bagilah antara 2 orang, 3 orang ni. Dia akan susun lah. Nombor-nombor ni jadikan nombor besar. Nombor paling banyak 52 akan jadi 52. Kalau nombor kecil dia akan jadi 25. 94 akan jadi nombor besar 94. Kemudian dia tukar balik. Dia bagi pula 4 ni kat orang lain, 3 ni kat orang lain. Dia susun-susun, dia cari lagi nombor yang paling besar. Ni adalah aktiviti dia lah. Ni contoh 95. Okey, Mak Limah rasa habis dah tajuk kita yang tadi. Jadi kita nak teruskan dengan latihan. Latihan untuk kita dalam buku aktiviti. Jadi anak-anak boleh buka buku aktiviti muka surat 63. Sebenarnya ni yang ni kita dah buat hari tu. Mak Limah cuma ni balik, ulang balik. Ni kita dah belajar hari tu. Bahasa bundar pun kita dah belajar. Okey, yang ni pun kita dah belajar. Yang ni je hari tu kita tak sempat jawab kan. Okey, bundarkan nombor puluh terdekat. Okey, anak-anak yang dah jawab, anak-anak boleh tengok pada slide ni. Betul tak jawapan dia? Okey, 12 kalau kita bundarkan, sebab 2 ni keluarga miskin, jadi dia tak perlu tambah sebelah ni. Jadi 10. Okey, kemudian 26. 15 kan. 15 ni dia keluarga kaya. 5 keluarga kaya. Jadi dia tambah 1 kat sini. Bila dia tambah, 5 ni akan jadi sifar, 1 ni akan tambah jadi 2. So jadi 20. 6 pula adalah keluarga kaya. So dia tambah sini. 6 ni akan jadi sifar, 2 tambah 1 akan jadi 3, jadi 30. Ingat ya, bila bundar tak ada nombor pun depan dia. Semua zero, semua sifar. Okey? 37. 7 ni adalah kaya. Kaya dia bagi 1 dekat 3. Maka 7 jadi sifar, 3 tambah 1 jadi 4. Jadi jawapannya adalah 40. Okey, 54. 4 ni adalah keluarga miskin. Jadi dia tak tambah apa-apa. Bila dia tak tambah, jadi tetap 5. 4 jadi kosong, sifar. Dan 5 tetap 5. Jadi 50. Okay. 62. 2 ni miskin. So, kalau dia miskin, memang tak berubah nombor tepi dia ni. Dia akan jadi
9 ni dia kaya. Bila dia kaya, dia akan bagi 1 kat sebelah. Jadi 1 ni, 9 ni jadi sifar. 6 tambah 1 jadi 70. 84, macam mana dia ni adalah bunda? 8 ni miskin. Bila miskin, tak payah pening-pening dah. Memang ambil je 80. Kan, ni miskin ni. Kalau miskin tak payah tukarlah. Terus 90. 6 dia kaya. Bila dia kaya, dia tambah 1. Bila sifar, 6 ni jadi sifar. 9 tambah 1, 10. Bila 10, janganlah kita buangkan 1 kosong. Dia akan jadi 100. Okey anak-anak. Inilah jawapan yang kita tak sempat nak belajar hari tu. Okey ni. Ni kita bulatkan. Mana yang ada bundal yang kita dapat jawab kat atas tadi, kita bulatkan ya. Okey, kita nak pergi kepada soalan penyelesaian masalah. Okey, siapa bilang 10-10? Yang manakah dekat situ bilang 10-10? Okey, siapakah dia? Jawapannya adalah Retika. Kenapa Retika 10-10 nampak ni? 10, 20, 30, 40. Ini bilang 10-10. Basir dia bilang 5-5. Nampak dia ada 5 semua ni. Manakala Ming dia bilang 2. Jadi jawapannya Retika. Okey, ada 4 kad nombor. Rita pilih nombor yang paling kecil. Apakah nombor itu? Jawapannya adalah 12. Nombor yang paling kecil adalah 12. Okey, soalan ketiga. Ada 3 keping kad nombor. Banner nombor 2 digit paling kecil dan nombor 2 digit yang paling besar. Tadi kita dah ada buat tadi kan? Apakah nombor yang paling besar? Yang paling kecil kita kena ambil nombor yang paling kecil dah dulu. 3. Jadi 30 berapa? 35. Tak boleh 38 sebab 35 ada. Sebab nanti tak jadi kecil. 35. Dan nombor yang paling besar pertama kita ambil 8. Dan kemudian kita nak ambil berapa? 80 berapa? 85. Tak boleh ambil 83. Sebab kita ada lagi yang besar, 85. Okey, Dila ada 6 gula-gula. Dia beli lagi 10. Dila bilang menaik 2-2. Gula-gula itu berapakah gula-gula semuanya? Dia dah ada 6. Kemudian, dia beli lagi 10. Jadi berapakah? Lepas tu dia bilang 2-2. Okey, 6, 7, 8. Okey, 8. Dia bilang 2-2. Dia bilang macam ni. Okey. Bila dia 6 ni dia tambah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 16. Jadi jawapannya adalah 6 tambah 10 sama dengan 16. Okey. Tapi anak-anak boleh je nak buat 6, 8, 10, 12, 14, 16 pun sama juga ya. Dia sebenarnya penyelesaian masalah ni dia ada cara. Ada murid dia boleh fikir macam ni. Ada murid boleh fikir macam ni. Yang penting dapat jawapan yang sama. Okey, soalan seterusnya. Apple di dalam bakul kurang 7 daripada oren. Tadi kamu ni dah cakap kan? Dia kalau kurang kita nak buat macam mana? Apple dalam bakul kurang 7 daripada oren. Kurang 7. Kalau kita nak ikutkan kita boleh je buat kat sini. Kita buat garis. Mak tak jadilah pula Mak Limah punya garis ni. Dia kalau pakai ni memang tak jadi. Dia kena pakai lighter. Highlight. Kan. Punya. Mak tak jadi juga. Buat apa tangan Mak Limah hari ni. Tak boleh nak tegak ni. Aduh. Okey. Apple di dalam bakul kurang 7. Maknanya. Kalau kat sini kita tolak. Kita buat penolakan. Tapi sebenarnya kita tak belajar lagi tolak kat sini. Kalau ikutkan macam Mak Limah cakap tadi lah. Kita kena guna kaedah yang Mak Limah ajar tadi. Kan? Kita cuba. Kaedah yang kita ajar tadi. Kita buat sini kan? Kita cuba buat macam ni. Kita try. Pakai pen. Sini adalah 40. Kemudian sini adalah 41. 3, sorry. Silap pula Mak Limah. Kat sini adalah 39. Sini adalah 38. Sini adalah 37.
Kita undur ke belakang. Sebelum 38, 39, 38. Sebelum 37 adalah 36. Dia sebenarnya macam ni. Sebelum 36 adalah 35. Sebelum 35 adalah 34. Makin lama makin tak cantik ni. Kemudian sebelum 34 adalah 33. Sebelum 33 adalah 32. Okey, last sekali 31. Okey, dia kata kalau kurang kita kena undur belakang kan? Okey, kita undur belakang dia. 1 berapa kali? 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jawapannya adalah 33. Ni guna kaedah ni. Sebenarnya kaedah tolak ni dia tak belajar lagi. Okey, faham tak anak-anak? Nanti boleh je buat cara maklimah ni, buat dekat bawah garis. Ya? Okey, kita pergi kepada yang ni pula. Johan ada 30 stem. Stem Johan lebih daripada Mohan. Berapa stem Mohan? Dia sebenarnya tak ada tambah kat situ. Okey, dia macam ni. Lebih Kalau lebih dia akan pergi. Allah, tak cantik lah maklimah buat ni. Okey, sekejap. Salah pula. Okey, kalau macam tu maklimah buat macam ni sekejap. Okey, contoh maklimah buat macam ni. Ni sebenarnya cara dia ni, maklimah buat garis panjang. Okey, anak-anak boleh tengok sini garis panjang kan. Dan kita buat nombor kat sini. Kita buat nombor kat sini. Nombor berapa tadi? Nombor 30 kan. Okey, 30 kat sini. Sebab dia adalah menaik, dia lebih, jadi kita kena ke atas. So, kita pun boleh buat maklimah copy paste ni. Okey. Okey, kita buat kita ambil ni. Kita buat sini. Okey, 30 kita pun buat 31, kemudian 32, kemudian 33, kemudian 34, kemudian 35. Kita tambah satu lagi 36 kita tambah sini. Ni cara nak cari lebih lah, nak cari lebih 36. Okey, 30 dah dapat ni, kita pun ambil sekejap maklimah tulis sekejap. Okey, maklimah tunjuk macam ni. Okey, kita dah siap ni, kita pun ambil lah highlight ni. Kita pun undur ke kita kena ke depan sebab dia lebih, dia kena gerak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi berapakah mak salah rupanya berapa stem Mohan. Oh, sorry. Dia tanya berapa stem Mohan. Maklimah dah salah ni. Sekejap dah terkeliru dah ni. Okey, semula. Padam dulu. Okey, tersilap dekat sini silap. Okey, betul dah sini 30. Sini kita undur jadi 29. Sini jadi 28. Sini jadi 27. Sini jadi 26. Sini jadi 25. Sini jadi 24. Okey. Macam tadi kita nak buat, tadi ada kesilapan sikit. Sekejap maklimah buat semula Okey, sebab dia tanya Mohan, maklimah perasan Johan. Mohan Johan tu lebih 6.
Bila Johan lebih 6, maka Mohan dia kurang 6. Bila dia kurang 6, bila kurang tadi Mak Limah dah cakap kan, kita kena undur dekat belakang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawapannya adalah 24. Okey, jelas ya? Okey, yang ini sebenarnya kaedah tambah ni kita tak belajar lagi. Sepatutnya kita guna yang bawah ni Okey. Seterusnya, jika ada 4 kad nombor, dia pilih nombor yang menjadi 90 apabila dibundarkan. Yang manakah nombor yang boleh jadi 90 dibundarkan? Macam ni kita tengok kan. 6 ni dia kaya. Dia akan bagi. Jadi dia tak akan jadi 90. 4 dia miskin. Sini tak tambah, dia jadi 80. Bukan 90. Okey, yang ni 93. Dia miskin. Jadi yang ni tak berubah. Jadi jawapannya adalah 93. Dan juga 87. Kenapa 87? Sebab 7 ni adalah kaya. Dia akan tambah 19. Jadi 90. Jadi jawapannya adalah 93 dan 87. Okey, Jana ni mau melawat kawannya. Nombor rumahnya kawannya di tengah-tengah antara nombor rumah kawan Jana ni. Okey, apakah nombor yang berada di tengah Sekejap. Okey, kita pergi kepada latihan seterusnya. Jana ni mahu lawat kawannya. Nombor rumah kawannya di tengah-tengah antara 40 dan 50. Apakah nombor rumah kawan Jana ni? Okey, di antara nombor-nombor berikut, nombor itu berada di tengah. Jadi, kalau kita tengoklah nombor yang berada di tengah, mestilah kita akan tahu nombor tu nombor 5. Sebab 5 dia berada di tengah. Jadi, jawapan yang sesuai untuk nombor yang berada di antara 40 dan 50 adalah 45. Baiklah anak-anak, kita pergi kepada latih diri. Dekat sini dia suruh warnakan laluan bas ikut soalan yang diberi. Okey, kalau kita contoh Mak Limah ambil benda ni, kita warnakan lah. Contoh ni kita nak ikut bas ni. Nak ikut bas ni, kita ikut je bas ni jalan kan. Bas ni jalan sampai dekat sini, dia kena berhenti. Dia kena tengok soalan dekat sini. Stesen 1, dia kata 16. Yang manakah 1, 16? Nombor hampir sama. Tapi kedudukan dia lain. Yang ni 16, ni 61. Manakah 16? Jadi 16 adalah yang di atas. Kita pun lalu bahagian atas. Bawa color tu, kita lalu dekat atas. Dan kita corner kat bawah ni. Corner, memang tak cantik lah sebab Mak Limah pakai komputer. Okey, berhenti sekejap. Dia tanya apa pula ni, sesi 2. Berapakah bongkah ni berapa? Kalau 1 ni dia adalah 10. Penuh yang bercantum ni dia dah pukar jadi 10. Jadi 11, 12. Jadi dalam ni ada 12. Mana 1, 12? Kita kena pilih 12 lah. Jangan pilih 21. Anak-anak yang tulisan nombor terbalik dia boleh jadi kesan benda ni Okey, ni 12. Okey, dah habis checkpoint 2. Stesen 2, kita nak pergi stesen 3 pula. Okey, kita pergi stesen 3. Sampai stesen 3, dia tanya, manakah yang lebih besar dari 20? Yang lebih besar dari 20. Maknanya mestilah 25 sebab 17 ni kecil. Jadi kita pun color 25. Color. Okey, dah color. Kita nak pergi pula stesen 4. Okey. Stesen 4 dia cakap apa? Okey, dia membilang 10-10, 20, 30, lepas tu 40. Dia tak ada 45, 40. Kemudian dia lalu lagi sampai stesen yang terakhir, iaitu stesen yang kelima. Okey, bundarkan 54 kepada puluh terdekat. Okey anak-anak, 4 ni miskin kan? Bila miskin, depan dia tu tak berubah, dia tak tambah. Jadi 50. Okey, sampai 50, maka sampailah dia dekat rumah. Alhamdulillah. Okey, macam tu cara buat dia Okey, kita pergi kepada cabar minda.
Jawab soalan, warnakan jawapan dalam gambar. Okey, kita jawab soalan dulu. Nombor di antara 55 dan 57. Nombor di antara 55 dan 57 perlu di color biru. Ni Okey, nanti kita tengok gambar kat bawah. Kita jawab dulu soalan lain. Bundarkan 47 kepada 10 terdekat. Bundarkan 47 kepada 10 terdekat. Maknanya apa? Okey, tadi dah ada jawapan dekat sini Di antara 55 dan 57 adalah 56. 55, 56, 57. Okey, soalan kedua, bundarkan 47 kepada 10 terdekat. Kalau dekat sini 7 dia kaya. Dia bagi 1 dekat 4. Jadi 4 jadi 5. Jadi 5 tu maknanya 50. Okey, 70 ni dia boleh dibundarkan berapa dapat 70? Dia ada jawapan dekat bawah Dia ada gambar kat bawah tu kalau anak-anak tengok. Okey, jawapan dia adalah 68. Nanti kena cari. Nilai digit 7 ialah 70. Bagi apa ni? Nilai digit 7 bagi apa dia adalah 70? Jawapannya adalah 76. Nombor ini berada di antara 45 dan 50. Apakah nombornya? Okey, kita tengok kat bawah nanti. Okey, lengkapkan 32, 34, 36. Ini membilang dua-dua Lepas 36, 37, 38. Dan akhir sekali bilang 10, 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan 80. Okey, semua jawapan ni dia ada warna dia. 80 coklat, 38 jingga, 76 kuning. Ni semua kena color ikut warna dia ni dia. Ni kita kena color ikut warna dia. Okey, apa jawapan yang soalan ni tadi? 45 dan 50. Apa jawapan dia? Jawapannya adalah 47 47. Okey. Okey, habis dah kita punya pengajian pelajaran kita hari ni. Sedikit penghayatan ataupun pengisian daripada tajuk kita hari ni Sekiranya kita mempunyai harta, kita boleh sedekah kepada orang yang susah agar mereka berasa gembira seperti kita. Moga kita dapat menjadi anak soleh, solehah dunia dan akhirat. Okey, tajuk kita tadi, kita ada belajar bunda dalam tu. Kita terangkan tentang keluarga miskin, keluarga kaya kan. Kalau kaya, dia bagi sumbangan, dia bagi sedekah. Jadi kita jadilah orang yang sentiasa bersedekah bila kita ada harta, insya-Allah. Okey, Mukadimah rasa setakat ni sahaja rakaman Mukadimah. Mukadimah harap anak-anak dapat ilmu daripada apa yang Mukadimah sampaikan. Jadi Mukadimah sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.